itu tasawuf tidak boleh berseberangan dengan syariah. Tidak akan sekali-kali syariah berseberangan dengan tasawuf atau tasawuf berseberangan dengan syariah. Kerana apa? Kerana tasawuf dan syariah ini dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Ini kita kena faham. Jadi jangan sampai kita menuduh orang tersebut dia ni bukan menuduh, maksud jangan sampai kita tertipu dengan orang yang klaim bahawa dia itu adalah ahli tasawuf tapi contohnya dia tidak solat. Bila tidak solat berarti dia jelas-jelas berseberangan dengan syariah. Maka golongan seperti ini jelas kena tolak. Kerana apa? Solat ini yang wajib. Justru orang sufi ni kalau solat ni paling kuat. Semua jenis solat sunat dan solat wajib dia lakukan. Jadi satu hari itu dari mula syuruk, duha, solat qabliyah, ba'diyah, lalu awabin dan solat witir, tahajud. Tahajud dia saja 50 rakaat semalam. Ini barulah tasawuf yang hakiki. Ini contoh dia. Okey, hadirin wa hadirat hafizakumullah. Jadi cara kita nak tahu tu, imam dah, ulama-ulama dah sebut dah. Kalau ketakwaan dia lebih tinggi berarti itulah orang sufi yang betul. Tapi kalau ketakwaan, kalau dia nama je tasawuf, baju cantik, lepas tu gila harta, contoh dia, memaksa murid-murid dia untuk memberi kepada dia bagi rumah, bagi kereta dan lain-lain. Ini tanda-tanda lah. Tanda-tanda kemungkinan bahawa kalau untuk dia, bagi kepada dia kerana dia, itu salah lah. Tapi kalau dia betul-betul memang zuhud, yang memisahkan diri dia dengan perkara-perkara duniawi, mungkin dia naik Mercedes tapi dia bukannya nak Mercedes pun, dah memang tamu orang bagi dia Mercedes, itu lain lah. Tapi contoh dia betul-betul orang yang tak pernah berhenti daripada berzikir dan lain. Dan inilah tasawuf atau ahli sufi yang sebenar, yang memang kita harapkan menjadi panduan dan panutan bagi ulama-ulama sekalian. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, apa disebut, iaitu kata ulama mereka itu banyak, ada 13 kaum, yang mana insya-Allah kita akan menyebut ke 13 ini pada sesi yang akan datang insya-Allah. Okey, kita buka Q&A sekarang. Okey, kita teruskan dengan soalan yang sebentar tadi kita bacakan dari sahabat kita ni, Rashid yang berada di Puchong, bertanya, Doktor mungkin boleh terangkan apa itu Zaidiyah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Siapakah golongan Zaidiyah? Golongan Zaidiyah ini adalah salah satu pecahan daripada pecahan golongan Syiah. Syiah ni ada banyak. Yang paling besar ni dipanggil dengan Syiah Imamiyah atau Isna Asyar. Isna Asyariyah ni adalah kita panggil 12 lah ni, yang 12 itu. Mereka ini apa? Jadi kalau Imamiyah contoh dia, mereka percaya bahawa imam-imam mereka itu maksum. Di kalangan golongan Syiah Imamiyah dan 12 ini, ada pecahan-pecahan mereka yang sampai menganggap Abu Bakar itu kufur. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman itu kufur. Ada di kalangan mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, tapi mengkafirkan Osman. Ada di kalangan mereka mengkafirkan Osman dan Aisyah. Dan kebanyakan dari mereka jelas mengkafirkan Muawiyah. Sayyidina Muawiyah yang juga dia termasuk sahabat. Kenapa sahabat? Kerana Muawiyah masuk Islam setelah Fathil Makkah, setelah dibukanya Makkah. Dan dia juga termasuk penulis wahyu. Kita ingat kan? Dia termasuk penulis wahyu. Jadi dia termasuk sahabat tak? Sahabat. Kerana apa? Dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam setelah, iaitu setelah Fathil Makkah, sebelum kewafatan Nabi Muhammad. Berarti dia beriman dengan Nabi Muhammad iaitu sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persengketaan dia dengan Ali adalah masalah politik. Ingat kita tahu kan masalah politik yang mana ulama berbeza pendapat tentangnya. Maksud dia apa? Jadi ulama Ahli Sunnah Jemaah jelas menganggap bahawa Muawiyah masih sahabat, dan cuma khilafah tersebut yang sah adalah Ali karamallahu wajhah. Kesalahan Muawiyah dalam hal dalam hal tidak mematuhi Sayyidina Ali dalam bab ini. Tapi ada ulama kata tak, dia bukan tak patuh, dia hanya menuntut
blood money. Kerana apa? Keluarga dia kan yang kena bunuh. Contoh dia. So benda tu benda yang tak perlu kita terjun dalam-dalam. Jadi kita serahkan benda tu kerana benda tu dah lepas. So apa tujuan kita adalah kita sayang pada semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Zaidiyah ni hampir sama dalam bab ni, tapi dia tidak sampai ismah, tidak menganggap bahawa imam-imam mereka itu maksum. Lalu dia tidak sampai mengatakan bahawa Abu Bakar, Umar ini sebagai Osman ini sebagai kafir, sebagai sahabat-sahabat itu sebagai kafir. Bahkan ada pecahan dalam Zaidiyah, Muawiyah pun tidak jatuh dalam kafir, tapi tidak diketahui statusnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu dalam bab akidah. Dan dia ditolak tak? Ada beberapa hal yang ditolak. Yang mana di dalam akidah dia juga dekat dengan Mu'tazilah. Ini disebut oleh ulama. Tapi dalam bab fiqah macam mana? Fiqah perbahasan dia lain lagi. Kerana ada beberapa ulama Zaidiyah yang mana menjadi rujukan dalam fiqah. Contohnya ada yang mereka beri adalah Imam Asy-Syaukani. Yang mana Syaukani ini ada yang kata dia ini Zaidiyah, Syiah Zaidiyah di Yaman, dari Yaman. Kerana Zaidiyah paling banyak di Yaman. Tapi perkara tersebut juga perlu diteliti lebih dalam. Pendapat ini yuqbalu wa yutraq, diterima dan ditolak. Cuma kita di Malaysia kita tidak memakai mazhab ini sama sekali. Tidak menerimanya sebagai mazhab yang muktabar, kerana mazhab muktabar kita adalah mazhab yang 4, iaitu mazhab Syafi'i dan lain-lain. Dan mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang kita pegang sebagai mazhab perdana kita. Ini jadi kita tolaklah untuk Syiah Zaidiyah ini di Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan Dr. Padat sangat, Masya Allah, dengan maklumat mudah difahami. dan mudah difahami, Masya Allah. Dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi, Doktor, untuk kesimpulan untuk tajuk petang ini. InsyaAllah kesimpulan pada petang hari ini iaitu membahas tentang golongan yang mengaku-ngaku sufi, hakikatnya tak sufi. Jadi golongan seperti ini yang perlu kita hati-hati. Kita kena tengok ilmu dia, kita kena tengok kekuatan dan sejarah riwayat pendidikan dia untuk mengetahui kesahihan seorang ulama tersebut. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak